Hello guys dan Assalamualaikum semua. Okey, kalaulah ada orang tanya korang, dari mana asal hamster ni sebenarnya? Mesti korang akan jawab daripada kedai haiwan peliharaan ataupun pet shop. Tapi kalau korang nak tahulah, hamster ni dia ada habitat asal dia sendiri ataupun di alam liar dia sendiri. Seawal tahun 1797, ada seorang lelaki yang bernama Alexander Russell adalah orang yang pertama yang menyebut tentang hamster Syrian sebelum ianya popular di seluruh dunia. Ya, mestilah diorang tak tahu apa nama hamster Syrian ni dan diorang tak panggil lah hamster Syrian masa tu. Kiranya tak ada nama. Kira tak tahu benda tu apa dan tak ada kajian apa-apa langsung. Kira itu adalah pertama kali orang yang menyebut ataupun kiranya cerita ataupun temui hamster Syrian tu. Disebabkan zaman itu teknologi tak canggih seperti sekarang, so diorang ambil masa yang sangat lama untuk buat kajian untuk mencari hamster. Diorang memang dah jumpa, tapi diorang tak tangkap lagi masa yang Alexander Russell tu jumpa. Kira dia jumpa macam, oh, ada binatang yang macam tikus tapi ekor dia pendek dan dia sangat comel. Macam tu je. Diorang tak tangkap lagi masa tu. Kiranya baru masa tu baru permulaan yang kiranya cakap pasal hamster lah. So, 40 tahun selepas itu, 40 tahun lepas tu, barulah yang hamster ni dinamakan golden hamster. Baru ada nama 40 tahun lepas tu. Baru ada nama kan. Nama golden hamster tu diberi disebabkan pada masa tu hanya bulu hamster Syrian ni ada colour gold je. Kiranya ada colour gold tu sahaja. Tak ada yang macam warna yang macam sekarang ni yang terlalu banyak macam corak dan sebagainya. Kiranya gold tu adalah warna asal bulu dia. Seperti yang korang tahu, habitat asal hamster Syrian ni asalnya ada di dalam hutan. Tapi bagaimana hamster liar ni dibawa dan dijinakkan untuk dijadikan haiwan peliharaan di seluruh dunia. Untuk pertama kali, hamster Syrian ni diambil di dalam hutan. Tapi masa tu diorang ni bukanlah ambil untuk jadikan haiwan peliharaan, tapi diorang ambil untuk buat kajian. Yalah, sebab nak tahu apa nama dalam saintifik diorang, diorang ni adalah keluarga apa, jenis apa kan. So masa tu barulah nak kaji pasal hamster ni. Kajian pertama hamster liar ni tidak mengikut seperti mana yang dirancang. Ia berlaku pada tahun 1930 apabila zoologi dipanggil ke Syria dan menjumpai hamster Syrian dengan 12 ekor baby hamster. Waktu itu tiada siapa yang tahu apa itu hamster. Kalau dah tiada siapa yang tahu ataupun kenal apa itu hamster, apatah lagi nak jaga 12 ekor baby hamster. Confirm lah diorang ni tak tahu cara dia, pantang larang dia. Yang contohnya kita tak boleh nak pegang baby dia. Kalau kita pegang, dia ada bau lain dan dia akan makan baby tu. Yelah, kita sekarang tahulah. Tapi untuk diorang yang pertama kali nak handle semua benda tu, diorang tak tahu. Sebaik saja ibu dan baby hamster tu diganggu dengan sentuhan jari manusia, ibu hamster bertindak membunuh satu daripada babynya. Yelah, macam korang tahu, kalau kata baby dia dah bau lain, memang dia akan makan sebab dia fikir yang itu bukanlah baby dia. Ataupun dia stres, yelah, sebab kena ganggu dengan manusia kan. Kemudian, para penyelidik masa tu, diorang gelabah tau. Diorang tak tahu nak buat apa. Diorang nak keluarkan, dah kena gigit. Dan diorang takut yang ibu hamster ni akan bunuh lagi baby tu. So, diorang terpaksa bunuh ibu hamster tu. Mungkin masa tu baby hamster tu dah besar ataupun dalam nak dekat 30 hari dah, kiranya dah boleh makan apa semua lah. Kiranya tak perlukan ibu dia 100%. Mungkin lah.
Sebab kalau kata dia bunuh masa baby tu kecil, mungkin akan mati semua. Jumlah hamster Shirin masa tu tinggal 11 ekor saja. Tapi tak lama lepas tu, 2 lagi hamster Shirin melarikan diri dan kembali ke hutan, menjadikan jumlah keseluruhan hamster Shirin masa tu tinggallah 9 ekor. Tapi bila diorang ni nak ubah kiranya ke hospital untuk check macam mana nak jaga baby tu dan semua, 5 ekor lagi telah berjaya melarikan diri. So diorang tak dapat nak kira kesan kat mana hamster tu. Kira tak dapat lah 5 ekor. So tinggallah 4 ekor saja. Jadi percubaan untuk menternak hamster ni kiranya tak adalah berjaya sepenuhnya. Tapi dengan adanya lagi 4 ekor tu, so diorang berjaya kira membiakkan hamster-hamster tu. Dekat sini kita tahulah yang diorang ni kahwinkan antara adik-beradik hamster Shirin ni. Bila dah berjaya membiakkan hamster Shirin ni, barulah diorang menjadikan ia sebagai haiwan peliharaan dan menghantar ke seluruh dunia. Hamster mula popular sebagai haiwan peliharaan pada tahun 1930 ataupun 1940 macam tu. Macam korang tahu, populariti hamster Shirin ni dia makin berkembang sehingga ke hari ini. Pada zaman tu hanya hamster Shirin tau. Dwarf hamster belum lagi. Hamster Shirin dulu. Kemudian tak lama lepas tu, pada tahun 1968, diorang temui Winter White yang masa tu tengah bermain salji masa tu. Katakan suhu pada waktu yang diorang jumpa hamster Winter White ni, dia bukan masa baru salji tu turun. Kiranya masa tu nak habis dah musim salji tu. Salji tu pun dah cair dah, dia nak masuk ke musim bunga. So masa tu Winter White ni kiranya baru keluar. Kira kan Winter White kan dia akan tidur je sepanjang musim sejuk tu. So bila nak habis musim sejuk tu, diorang akan keluar, diorang akan cari makan, diorang akan bersosial. Okay, dwarf hamster semua diorang duduk dekat dalam grup, kecuali hamster Shirin sahaja yang duduk dalam 3 ekor ada, dan kebanyakannya yang duduk seekor je lah. Winter White ni diorang jumpa dekat Jerman. So diorang ambil dan diorang hantar ke beberapa negara seperti Jepun, Amerika Syarikat dan China. Sebab kan Winter White dan Campbell ni dia lebih kurang sama je. So diorang masa diorang ambil tu, diorang main ambil je dan diorang tak tahu itu adalah Campbell dan itu adalah Winter White. Diorang tak tahu benda tu dari spesies lain. Diorang campurkan je semua dan diorang bawa ke makmal. Bila dah buat kajian, masih diorang tak tahu yang tu adalah jenis yang berbeza. So diorang letakkan diorang ni, Campbell dan Winter White ni, di bawah satu nama hamster Rusia. Setelah bertahun-tahun diorang ni buat pemerhatian, diorang baru sedar yang macam ada perbezaan yang sekelompok hamster Winter White dan Campbell ni, diorang ada sedikit perbezaan dan perangai diorang ni pun lain, dan ada setengah makanan diorang ni pun ada yang lain-lain. Dan macam korang tahu, Winter White bila makin besar, diorang ni suka gaduh tau. So diorang dah asingkan yang bergaduh ni, tapi diorang pelik yang ada sekelompok Campbell ni kenapa tak bergaduh, kenapa yang ni bergaduh. So bila diorang buat kajian lebih mendalam, diorang takutlah ada masalah ke ataupun ada cacat ke apa kan. So diorang buat kajian yang lebih mendalam, barulah diorang tahu yang itu adalah spesies yang berbeza.
Jadinya bila diorang ni dah buat kajian yang lebih mendalam, baru dah diorang tahu dan diorang nampak perbezaan. Contohnya, winter white boleh tukar warna, dia akan menjadi lebih cerah ataupun colour putih pada musim salji. So dia menyamar dari pemangsa. So bila jadi putih dekat salji tu dia tak nampak lah. Tapi Campbell ni tak boleh. Campbell diorang pasal Campbell ni ada bulu yang nipis. Lepas tu Campbell ni ada perangai yang sangat aktif, lebih aktif daripada winter white. Dan Campbell ni sangat-sangat suka bersosial antara Campbell yang lain. Tapi bila dengan manusia dia tak berapa. Dia akan garang dengan manusia ataupun dengan spesies lain. Tapi winter white dia lebih manja dengan manusia. Tapi dia lebih garang antara spesies diorang. Antara winter white dengan winter white, diorang akan bergaduh. So, bila diorang dah tahu itu adalah dari family yang lain-lain, dan orang yang buat kajian ni nama dia Campbell, sebab itulah dia namakan hamster Campbell tu adalah Campbell sebenarnya nama dia. Untuk winter white dia namakan sebab hamster winter white tu boleh bertukar warna. Dan yang last sekali adalah Roborowski. Macam korang tahu, Roborowski ni memang nampak berbeza gila daripada jenis lain. Dan kalau korang tengok daripada family hamster sendiri pun, daripada 19 jenis hamster pun tak ada seekor pun yang seakan sama sikit dengan Roborowski. Tak ada. Kiranya Roborowski ni adalah special hamster yang ada family dia sendiri, yang jenis dia sendiri. Diorang jumpa Roborowski ni di kawasan puncak gunung. Kalau korang tahu haiwan yang bernama pika, yang dia suka gigit bunga, yang bunga dekat mulut dia tu kan, dia bukanlah hamster, tapi dia di bawah kiranya family Arnab lah. Tapi pika ni dia share makanan, share tempat dengan Roborowski di kawasan puncak gunung ataupun di kawasan kaki gunung. Jadi bila diorang jumpa Roborowski ni, diorang tak rasa langsung yang Roborowski ni adalah hamster sebab dia sangat berbeza. Tapi bila check latar belakang dia, dari keturunan dia, so memang dia hamster lah. Dan disebabkan kelainan Roborowski ni dan perangai dia yang sangat suka bermain dan dia sangat-sangat aktif, yang jelah aktif, comel dan sebagainya, so dia dijadikan sebagai haiwan peliharaan. Itu sajalah jawapan daripada soalan dari mana hamster ni datang. So bila ada orang tanya dari mana hamster ni datang, korang tak perlulah lagi jawab dari pet shop. Korang boleh jawab apa yang saya ceritakan tadi. So sampai sini sajalah video kali ini. Kalau korang suka, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye bye.